Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang dikasihi Tuan Imam, Bapak Syarah, ahli tata kuasa masjid, khususnya sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Taala kerana pada pagi ini sama-sama dapat kita tunaikan solat fardu subuh secara berjemaah dan juga dapat kita duduk berniat i'tikaf. Sementara kita hentikan masuk waktu syuruk serta dapat kita duduk dalam jilsah ilmiah dalam majlis ilmu, yang mana insya-Allah pagi ini kita akan mengupas kitab 40 hadis adab orang mukmin, akhlak menjadi cermin. Kita akan masuk pada tajuk yang ke-17, ya, tentang pengurusan masa. Pengurusan masa. Kita baca matan hadis ini bersama-sama. Akhbarani al-Hasan bin Halim al-Marwazi anba'a Abul Muwajjah anba'a Abdan anba'a Abdullah bin Abi Hind an abihi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lirrajulin wa huwa ya'izuhu igtanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla hiramika wa sihhataka qabla saqamika wa ghinaaka qabla faqrika wa faraghaka qabla syughlika wa hayataka qabla mautika. Rawahul Hakim wal Baihaqi. Maksudnya telah menghabarkan kepada kami Al-Hasan bin Halim Al-Marwazi, telah diberitakan Abu Al-Muwajjah, telah diberitakan Abdan, telah diberitakan Abdullah bin Abi Hind daripada bapanya, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Rasulullah SAW bersabda kepada seorang lelaki semasa baginda Nabi SAW berdakwah kepadanya, rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Masa sihat sebelum sakit, masa kaya sebelum datangnya masa sempit, yakni miskin, masa lapang sebelum tiba masa sibuk, masa mudamu sebelum datang masa tua, dan masa hidup sebelum tiba masa mati. Hadis riwayat Al-Hakim, hadis yang ke-7846, dan Al-Baihaqi nombor hadisnya 10248. Hadis ini berstatus hadis sahih. Pengenalannya, kehidupan di zaman moden ini memaksa manusia bertindak pantas seiring dengan cepatnya peredaran waktu. Umat Islam seharusnya tidak ketinggalan dalam mengejar arus kemodenan ini jika tidak mahu dilihat sebagai umat yang mundur.
Kecuali seseorang dalam dunia pekerjaan hari ini diukur dengan kemampuan seseorang untuk kualiti seseorang dalam dunia pekerjaan hari ini diukur dengan kemampuan seseorang untuk bertindak pantas, cekap dan mampu melaksanakan pelbagai peranan dan fungsi. Keadaan ini menjadikan manusia semakin sibuk. Di sebalik kesibukan ini, setiap hari manusia menghadapi dilema, banyak perkara untuk dipilih. Ada perkara yang harus dilepaskan atau ditangguhkan ke tepi buat sementara waktu. Dari segi bahasa, masa bermaksud zaman, saat dan detik. Sementara dari segi istilahnya pula bermaksud tika waktu atau zaman yang dilalui oleh individu ketika menjalankan kehidupan. Masa bererti waktu ketika jangka waktu yang agak lama atau jangka waktu yang tertentu. Dalam pengertian yang lebih luas mengenai perkataan masa ini ialah disebut juga sebagai time ataupun era ataupun period ataupun epoch di zaman. Tapi dalam Quran bila mana disebut tentang zaman ini, Allah SWT tak sebut tarikh lah, bagi tahu tarikh tak. Tapi apa yang Allah katakan, zaman bila ni? Zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Musa alaihissalam, ya. Disebut di situ, kan? Tak dinyatakan tarikh, tapi disebutkan nama-nama Nabi ni, ya, ikut susunan daripada Nabi Adam alaihissalam hinggalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengurusan masa adalah satu cabang ilmu yang berkaitan dengan teknik dan cara seseorang itu merancang, mengurus, membahagi dan mengatur masa sehariannya secara yang terbaik. Mengikut pandangan Islam, masa amat bernilai dan penting dalam kehidupan manusia kerana masa adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa juga merupakan nikmat dan kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia yang seharusnya disyukuri. Sebab apa? Masa juga satu nikmat. Sebab tu orang yang gagal menguruskan masanya, maka dia telah mensia-siakan kehidupannya. Ya, banyak buat benda-benda yang tidak mendatangkan faedah. Ya, bila sebut faedah sini ialah manfaat untuk dibawa di hari akhirat nanti. Ya, kalau kita buat dunia ni memang sibuk lah semua orang lah. Tapi bila kita masa ini, ya, yang mana dia jadi sebagai satu bekalan kepada kita, kan. Jadi kena isikan dengan sebaik mungkin. Manusia ini seringkali terleka dengan masa lapang dan mudah saja lalai dengan kehidupan yang fana. Kadang-kadangnya sudah bertekad dan berazam untuk menggunakan masa dengan baik, namun akhirnya kecundang jua. Jalan pembaziran juga yang akhirnya menjadi pilihan untuk dilalui. Begitulah hakikat makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT di muka bumi ini. Kan? Sebab itu Rasulullah anjurkan kita ni supaya zikir lah. Kenapa ada zikir ni? Zikrullah ini sebab untuk diisi dalam masa kita lah. Mungkin kita duduk saja termenung, tak buat apa tak, tapi kita berzikir pada Allah SWT. Mungkin kita bawa kenderaan, kan, nak pergi ke mana-mana pun, daripada duduk dalam kereta tu tak buat apa-apa, sambil-sambil bawa, sambil-sambil kita memandu tu kita berzikir. Dan mudah-mudahan berselawat, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Mungkin kita penat, dah orang penat nak berzikir dengan mulut, dengan lidah kita zikir dengan hati kita tak. Nantinya ada connection dengan Allah SWT. Maksudnya Islam ni tak mensisiakan waktu lah. Paling kurang pun kita boleh berzikir. Ya, bukan semestinya kita solat, ya, kita baca Quran, ya, kita buat ibadah-ibadah tertentu. Dengan zikrullah saja pun dapat memberi manfaat, dapat mengisi masa kita.
Dalil Al-Quran dan juga Al-Hadis daripada yang Allah nyatakan dalam surat Al-Asr ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Maksudnya demi masa. Allah Ta'ala bersumpah dengan ciptaannya, ya, demi masa. Dan bukan dalam ayat suratul Asr saja dah, Allah juga sebut dengan waktu-waktu lain. Wal laili, demi waktu malam, wasyamsi, demi matahari, wadduha, demi waktu duha. Ya, semuanya ciptaan Allah SWT ni. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Allah Ta'ala beritahu kepada kita bahawasanya semua manusia ini dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka daripada semua yang mengalami kerugian tadi itu, dia tak kira golongan siapa pun, maka Allah Ta'ala keluarkan pula, kecuali orang-orang ini sajalah. Ya, yang pertama, dia beriman dan beramal soleh. Orang macam ni je selamat. Dia beriman dan beramal soleh. Dia beriman saja tak cukup, ya, dia mesti beramal. Bukti keimanannya ialah dia mesti beramal soleh. Dia kata beriman tapi dia tak solat, dia tak puasa tak, maksudnya tak dia beriman lagi, tak komplit lagi lah. Engkau sekadar beriman dia tapi tak lagi beramal soleh, dia tak jadi lagi. Bukti dia beramal soleh ni, ya, Allah tambah lagi dengan waw ataf kat situ kan. Dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan kesabaran, pesan-pesan dengan sabar. Dia bukti dia beramal soleh ialah dia bukan dia seorang saja dia nak masuk syurga. Dia dah beriman, dah beramal soleh, baguslah. Amalan soleh itu amalan yang akan bawa ke syurga, tapi dia bukan dia seorang nak masuk syurga. Ya, buktinya ialah dia juga mengajak orang lain untuk masuk ke syurga, iaitu dengan cara berpesan-pesan dengan kebenaran dan juga berpesan-pesan dengan kesabaran. Dengan penuh kesabaran ni apa dia? Dengan penuh bijaksana. Ya, ajak orang buat baik. Kena pilih uslub, gaya bahasa yang betul. Ya, bukan dengan gaya bahasa yang keras. Walaupun perkara tersebut itu, ya, benda yang dia buat itu benda yang tak betul, tapi tegurannya itu teguran yang penuh hikmah. Dan Allah SWT bila mana perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun bertemu dengan Fir'aun. Fir'aun ni memang terang-terang ingkar perintah Allah. Bukan ingkar, lawan lagi. Bukan setakat lawan, cabar lagi. Ya, nak tengok Tuhan, nak menandingi Tuhan, cabar lagi. Yang cukup komplit set lah orang ada Fir'aun ni, dia punya kederhakaannya kepada Allah. Tapi bila Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa dan juga Nabi Harun bertemu dengan Fir'aun, Allah Ta'ala kata apa? Cakaplah dengan bahasa yang baik. Qaulul layyinan, cakap dengan lemah lembut. Padahal yang di depan Musa ni orang yang terang-terang ingkar perintah Allah dah. Jadi dengan Fir'aun pun Allah SWT suruh gunakan bahasa yang lunak, yang baik. Tambah orang yang bukan Fir'aun dan orang yang mana beriman. Cuma kadang-kadang faktor kejahilan. Ya, dia faktor kejahilan. Mungkin pada kita anggap remeh benda tu sebab kita dah tahu. Tapi ada orang yang jahil, dia tak tahu langsung pun. Nah, solat pun dia tak tahu dah. Bila tertanya dah solat, tak pernah solat. Kau ni macam duduk negara bukan Islam pula kan. Padahal dia ajar semua ni, memang dia ajar tapi tidak dipraktik kan. Dia ajar tapi tak dipraktik, tidak diamalkan, jadi tak ingat kan. Jadi itu jadinya nak suruh manusia ni dengan penuh kebijaksanaan, gunakan bahasa yang baik. Sebab bila kita berdakwah pada orang tu sebenarnya kita ajak orang buat baik, sebenarnya kita ni membetulkan diri kita sendiri. Kadang macam saya bercakap ni pula, yang bercakap kat depan ni pun kadang-kadang benda yang dia cakap tu untuk diri sendiri kan. Kadang-kadang benda dia cakap tu kena pada diri sendiri pula. Aku cakap, aku pun buat macam tu kan. Ini sebenarnya dia nak betulkan diri kita.
Jadi bila kita berhadapan berdakwah dengan orang tu, sebenarnya kita, Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita kan bagaimana perangai kita, sikap kita bila kita berhadapan dengan orang-orang macam ni. Mungkin kita ada sikit kelebihan ilmu, tapi bila mana bertemu dengan orang jahil ini, ya, dia ada uslub bahasanya kan. Tak boleh kita nak terus potong dia, terus nak menghukum dia tak. Sebab faktor kejahilan. Pengurusan ayat kemudian Imam Asy-Syafi'i berkata tentang surah Al-Asr, seandainya manusia benar-benar memahami surah ini, niscaya surah ini mencukupi bagi mereka. Kalau manusia faham tentang konsep kepentingan masa ni, maka tak payah turun lagi ayat lain dah, dia tahu dah kan betapa pentingnya masa dia nak uruskan kehidupan dia, bila masa dia perlu mencari nafkah, bila masa dia perlu untuk mencari ilmu kan, dia sendiri pandai urus masa dia ni. Tapi manusia ni, kalau seperti mana Allah sebut, ya, ramai, majoriti ramai yang lalai. Jadi perlu dipandu, perlu dipandu. Pengurusan masa adalah satu perkara yang sangat diberi perhatian yang serius oleh para ulama. Para ulama ni dalam bab menguruskan, dalam bab masa ni bacaan mereka beri berbagai pandangan. Berikut adalah pandangan mereka. Yang pertamanya, kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, sebaik-baik 1/3 daripada masa yang diperuntukkan dalam sehari, kita ada 24 jam, kita bahagikan kepada 3-nya. 1/3 digunakan untuk tidur kerana kesihatan akan terganggu bagi mereka yang tidur kurang daripada tempoh berkenaan. Siapa yang tidur lebih daripada hadnya akan bertambah malas. Jadi kurangkan tidur. Ya, bila mana makin bertambah usia kita, makin kurang tidur kita. Kan? Buktinya apa? Kita tengok bayi tak, baby tu, dia lebih banyak tidur daripada jaga tak. Sebab itu proses pembesaran dia tak. Yang kita ni makin lama makin kurang tidur, makin berusia makin kurang kan. Mungkin betul seperti mana kata Ibnu Qudamah, kita bagikan masa kita ni pada 8 jam kita ni untuk tidur. Tapi yang sebenarnya hakikatnya, ya, tak cukup 8 jam pun kan. Dan saya sendiri pun rasanya tak pernah tidur 8 jam ya, tak pernah pun tu ada. Kalau tidur 8 jam, kalau bangun pukul 5 berapa nak tidur tak? Kadang-kadang pukul 1 dah tidur lagi kan. Dan pukul 5 nak kena bangun dah banyak, pukul 4 jam kan. Jadi ya, benda tu lah. Jadinya makin berusia kita makin kurang tidur. Kata orang tua-tua lah kan. Ini kata orang tua, tak ada sebut hadis pun. Kenapa bila makin usia makin kita kurang tidur? Sebab kita akan tidur lama di dalam nanti kan. Dalam kubur nanti kau akan duduk relax lah, lalu tidur lah dalam kubah lah tu kan, kata orang tua lah kan. Di dunia ni bila kita makin hampir dengan kematian, maka kita makin kurang tidur tak. Jadi sesiapa yang banyak tidur di malam hari tidak layak tidur di siang hari. Sebab tu ada yang kailulah ni ya, nak cover balik kalau dah malam dia kurang tidur, dia cover lah waktu siang tadi, kailulah tu kan, sebelum zuhur tadi tu, kerana akan mengurangkan waktu. Kenapa? Ya, tidak layak tidur di siang hari kerana akan mengurangkan waktu ibadahnya kan. Jadi dia kurang tidur ya. Jadi siang hari boleh kita cover balik kan. Kalau di barat, di Jepun pun dia nap lah, tidur sekejap kan, tidur sekejap. Kadang-kadang di sekolah tadika pun dia ajar budak-budak ni tidur sekejap kan. Sebab dia tidur ni dalam perkajiannya dia kata apa, kalau dia tidur kailullah ni dia akan beri kita tenaga untuk waktu malam ya. Jadi Rasulullah dah ajar semua benda ni lah. Cuma yang kita tak pernah buat pun tuan-tuan, kita jarang buat. Antara sunnah Rasulullah buat ialah antara azan subuh dan iqamah kan, Rasulullah tidur sekejap. Dia panggil apa, kailullah. Kalau siang kailullah kan. Ni kalau kita buat macam tu ya, sudah pukul 8 nantilah kan, dengan imam-imam pun hanyut dah kan. Jadi Rasulullah tidur sekejap antara azan dan juga iqamah, Rasulullah tidur sekejap kan. Sebab apa? Layak lah Rasulullah buat macam tu. Malam tadi dah cover berapa tahajud tu, setiap malam dah Rasulullah khatam Quran kan. Bila mana kata
Ya, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dah. Yang satu ketika dia ikut Nabi semayang kan, dia cuba nak ikut masa tu usia dia 10 tahun, darjah 4 ikut Nabi semayang. Mula-mula dapat ikut lah rakaat pertama. Dia ingatkan rakaat pertama tu setelah baca surah biasa-biasa je. Rupanya bermula dengan surah Al-Baqarah. Ingat dah selesai dah. Kan 283 dah. Tambah lagi dengan surah Ali Imran. Tahan lagi. Tambah lagi kan. Dia tak apalah, ikut jugalah, boleh tahan lagi lah. Kemudian dia sujud rukuk, masuk rakaat kedua. Tambah lagi dengan surah Nisa, tambah lagi. Tak lahat, dah ikut lah. Jadi antara kalau surah Baqarah campur surah Ali Imran tu lebih kurang 6 juzuk kot dengan surah An-Nisa maksudnya satu rakaat 6 juzuk. Dan surah tak pernah buat lebih daripada 12 rakaat. Jadi yang satu malam tu surah boleh cover lah satu Quran. Bermula dengan surah yang panjang-panjang dan diakhiri dengan surah yang pendek-pendek dan ditutup dengan witir lah, buat dengan witir. Jadi maksudnya surah Al-Baqarah sampai lah Quran bin-Nas. Ya, selalu buat. Jadinya kita nak buat tak mampu kan. Jadinya itulah kata lah, maksudnya layaklah Rasulullah tidur antara selepas azan subuh dan juga sebelum iqamah waktu subuh tu. Yang keduanya, Imam Syafi'i membahagikan waktu malamnya kepada 3 bahagian. Sepertiga untuk menelaah dan menulis, sepertiga untuk beribadah, dan sepertiga lagi untuk tidur. Lepas tu kadang-kadang kita tengok orang alim ni, bukan mereka ni tidak bersosial. Kadang-kadang pun tak campur orang, tak. Memang mereka mewakafkan diri mereka ni untuk ilmu. Ya, hatta Syahid Dr. Ramadan Abuti sendiri pun bila mana keluarga dia bagi tahu, dia hanya keluar bilik dia untuk dia makan, dia urusan peribadi dia, untuk jumpa sekejap anak-anak dia semua dah masing-masing kan, dah betul masuk bilik balik. Dia masuk bilik tu nulis je kerja dia. Tak tahulah bila tidur. Sampai macam tu dah. Ada Allah Ta'ala bagi kelebihan orang macam ni. Imam An-Nawawi sendiri dah. Berapa banyak kitab dia karang kan. Dia boleh buat, dia karang kitab tu. Dia sampai dia tak kahwin. Orang macam ni lah. Padahal kita hukum kita kahwin antara sunnah lah dah. Tapi dia bagi orang yang memang wakafkan diri untuk menyebarkan agama ni, dia ada kelonggaran. Sebab dia boleh, orang kata dia punya nafsu tu dia kontrol dia untuk tu je, untuk ilmu. Dan untuk ilmu, dia bagi untuk ilmu. Sibukkan diri dengan ilmu je lah. Ya. Ini kata, Imam Syafi'i kata, dia bagikan waktu malamnya kepada 3 bahagian. Sepertiga ni waktu malam tu kan, bukan waktu siang. Sepertiga untuk menelaah dan menulis, sepertiga untuk beribadah, dan sepertiga lagi untuk tidur. Kemudian yang ketiganya kata Imam Nawawi pula memanfaatkan harinya untuk belajar 12 mata pelajaran termasuk mengulang kaji, menulis dan membaca lah. Dia ambil bagi macam tu, ada 12 subjek dia ambil, dia belajar setiap hari. Yang keempatnya dinukilkan daripada Amir bin Abdul Qais, salah seorang daripada tabi'in yang zuhud, bahawa seorang lelaki berkata kepadanya, berbuallah denganku, ajak sembang lah, dia jumpa dia ajak sembang. Maka kata Amir bin Abdul Qais tadi ini, dia membalas, hentikanlah matahari. Maksud beliau, hentikanlah matahari dan ikatlah ia daripada bergerak, supaya aku dapat berbual denganmu, kerana masa itu sesuatu yang tidak akan kembali. Maka kehilangan masa itu adalah kerugian yang tidak dapat diganti. Macam tu sekali dah. Nak berbual dengan orang pun, dia kata, dan bila ajak sembang ni maksudnya sembang kosong lah ni. Sembang kosong lah kan. Makanya tak ada benda nak ni, sembang saya saja. Dia kata kalau kau nak ajak sembang macam ni, dia boleh kau hentikan matahari. Supaya matahari itu gerak, maka masa pun gerak. Kau hentikan ni, kita sembang. Dalam bab memanfaatkan masa dah. Lepas dia kata kalau orang alim, ya, orang yang banyak mengarang kitab ni memang masa dia kurang. Dia kurang bersosial kan? Bukan pasal dia sombong dia apa dah. Dia memang pada dia memang tak cukup masa. Tak cukup masa. Yang kelimanya Imam Syekh Hasan Al-Banna berkata bahawa kewajipan-kewajipan kita lebih banyak daripada masa yang ada pada kita. Oleh itu gunakanlah masa yang dengan sebaik-baiknya dan ringkaskanlah. Kata Imam Syekh Hasan Al-Banna sebut.
Kita punya kewajipan ni lagi banyak pada masa. Kalau masa kita 24 jam ni, banyak benda kita kena buat. Isikan dengan ibadah sajalah. Ya, bila sebut dengan ibadah saja, bukan kita hanya fokus pada ibadah-ibadah khususiah kan, tapi sebenarnya ialah setiap apa yang kita buat itu kita ada hubung kait dengan Allah SWT. Kita bekerja mencari rezeki kerana Allah SWT lah. Bila kita sebut cari rezeki kerana Allah, takkan kita nak masukkan perkara-perkara yang haram dalam mencari rezeki kan? Ambil rasuah ke, nak ambil harta syarikat ke, kan? Kita tak buatlah macam tu. Kita jaga ni. Juga kita jaga urusan masa kita ni dalam waktu bekerja tak. Kalau 8 jam tu isikan masa dengan sebaik-baiknya. Itu baru betul kan, urusan masanya tu. Keterangannya daripada hadis ini tadi, seorang hamba Allah SWT yang selalu mensyukuri nikmatnya akan memahami tujuan dan matlamat kehidupan ini dan menjadikan dunia ini sebagai ladang untuk mengumpul sebanyak mungkin pahala dan seterusnya menjadikan ia sebagai peluang untuk menempah istana syurga di akhirat buat selama-lamanya. Sebab apa? Ya, kehidupan kita ini singkat saja. Jadi berapa banyak bekalan yang kita boleh buat, yang boleh kita ambil. Kan? Jadinya sebagai kita hamba Allah Ta'ala, pertama kita jaga benda asas basic solat 5 waktu. Solat fardu 5 waktu tu kita memang orang kata apa, tak sembang ni lah. Memang wajib buat. Dan di mana dia dibuat? Buat di masjid, berjemaah. Sebab kita ni kena bijak sikit dalam pelaburan. Kalau kita nak melabur pun kita akan tengok dana-dana mana yang potensinya. Kan? Berdasarkan pada dia punya track record dia tak. Oh ni bagus ni nak. Jadi track record ibadah ni cara mudah kalau kita buat seorang-seorang dapat 1 saja pahala tak. Bersendirian. Kalau kita buat berjemaah dapat 27. Kalau buat di masjid, lagi banyak dapat lah. Sebab pahala masuk masjid, pahala intikal dalam masjid, pahala solat tahiyatul masjid, macam-macam lagi dapat. Jadi benda ni yang menggandakan pahala kita. Ya, adakah dengan pahala yang banyak ni jamin syurga? Bukan pasal pahala banyak masuk syurga. Tapi sebenarnya kita buat ni sebab kita nak Allah Ta'ala pandang kita. Allah Ta'ala tengok kita. Allah Ta'ala curahkan kasih sayangnya pada kita. Itu je sebabnya kita buat. Ya, jangan kita fikir matematiknya bila aku banyak ni aku akan masuk syurga, bukan. Kita masuk syurga sebab atas rahmat Allah. Jadi dengan amal ibadah kita yang banyak tadi, Allah pandang kita, Allah sayang pada kita. Kan? Makanya dengan sebab itulah layaknya kita untuk syurga Allah. Sesungguhnya peringatan tentang masa itu sendiri disebut Allah SWT dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Kan dia sebut tadi tak banyak Allah sebut tentang masa ni dalam surah-surah lain juga. Antaranya seperti surah Ad-Duha ayat 1 hingga 2, surah Al-Laili wal-Laili idza yaghsha, ya, Al-Fajri wal-Fajri wa layalin ashr, dan juga surah Al-Asr tadi wal-Asri dan ayat yang pertama. Dalam ayat-ayat ini Allah SWT menjelaskan tentang pentingnya kita memanfaatkan waktu sehingga ramai ahli cerdik pandai menyifatkan nilai masa itu tiada tukarannya walaupun dengan nilai emas sekalipun, sebab kita tidak akan dapat mengembalikan masa. Kan? Sebab itulah bila mana orang-orang mujrim mereka minta pada Allah nanti bila mana masuk neraka, mereka minta Allah Ta'ala untuk kembalikan ke dunia. Ya, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim min rabbihim rabbana awsalna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Surah Sejadah kan? Dah baca dari minggu lah. Walau tara, dan sekiranya kamu tengok orang-orang mujrim. Siapakah masuk mujrim sini? Orang-orang yang melakukan jenayah-jenayah dunia, iaitu dengan melakukan jenayah agama. Tak solat, tebar fitnah, buat maksiat semua kedebak-kedebak, dan mereka ni tak sempat bertaubat pun. Ya, tak taubat, dan mereka mati dalam keadaan mereka tidak bertaubat, dan mereka masuk ke dalam neraka. Mereka merayu pada Allah Ta'ala, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, pada hari ini kami telah melihat akan kebenaran azab yang kau telah janjikan, dan kami telah mendengar seperti yang disebut dalam surah Al-Mulk tersebut,
terdengar hiruk pikuk dalam neraka ni, jeritan ahli-ahli neraka kami dah dengar ya Allah, begitu menyayat hati, begitu menakutkan. Ya, maka apa yang mereka nak? Farji'na, kembalikanlah kami ke dunia ya Allah. Kenapa nak kembali ke dunia? Na'mal salihan, sebab kami nak beramal soleh. Kan? Inna muqinun, dan kami telah yakin bahawa benar janji-janji engkau. Kan? Tak jadi lah. Ya? Tak jadi dah lah. Sedangkan budak-budak ambil periksa pun, kalau cikgu dah beritahu baca tajuk-tajuk ni yang terus periksa tak, biar tak tahu je lah. Kena-kena betul periksa masuk tajuk tu pula. Kan? Tengah-tengah jawab boleh minta balik. Kan? Tuan periksa, saya nak keluar kejap, saya nak baca buku dah, saya nak ni. Kan? Ada dapat? Kat dunia pun tak dapat peluang kedua. Kan? Kalau tak suruh kau tak belajar, aku hadap je lah. Kan? Takkan nak minta keluar sekejap pula. Kan? Nak pergi baca buku, tengok tajuk mana masuk dah. Tak ada lah. Kan? Ataupun dia dah hantar kertas soalan periksa tu dah. Tiba-tiba ingat Allah, tak jawab yang ni lah, minta balik, Melayu minta balik, tu ambil, tak dapat lah. Itu di dunia. Di dunia pun tak diberi peluang kedua macam tu. Tak, kau nak kau repeat paper lah nanti. Tu je lah. Repeat paper je lah. Tak ada. Maksudnya di akhirat nak minta balik ke dunia macam mana? Dunia dah hancur dah tak ada dah. Orang dah tutup kes dah. Hari ni hari pembalasan untuk syurga dan neraka. Apa hal kau nak minta balik ke dunia pula? Tak ada dah lah. Peluang sekali je. Tak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sekali je mati tu. Macam mana nak minta peluang kedua? Jadi sebelum kita jadi macam tu tuan-tuan, baiklah kita buat siap-siap dah senang. Kan? Nak buat siap-siap macam mana tuan? Pertama bersihkan hati kita ni. Sucikan hati kita ni. Lapang dada orang kata. Jangan mencari musuh ramai sangat ni. Kurangkan musuh dan ramaikan kawan. Ya? Jangan hati kita mudah nak jadi juri tak bertauliah. Nak condemn orang. Tu juri tak bertauliah tu. Kan? Ada yang benda tak betul. Kan? Orang hantar lauk lebih ke rumah kita pun salah. Orang tak hantar lauk pun salah. Semua jadi salah. Kan? Orang bila hantar lauk kenduri ke rumah, betul lah. Orang ramai tak beri kenduri dia. Kan? Tu lauk lebih tu. Kan? Orang tak campur orang. Ada benda. Kan? Sebab orang yang buat benda tu tak campur orang. Jadi orang ramai tak pergi. Jadi banyak lauk lebih. Lauk lebih tu dia bagi pada kita. Itu yang kita kata pada dia. Kalau tak bagi lauk pun salah juga. Apa punya orang jiran sebelah je pun hulu-hulu dah sikit lauk, takkan tak lebih langsung. Kata buat gotong royong kan. Tak ada pula. Jadi kita jangan jadi juri tidak bertauliah lah. Maksudnya ada benda yang tak kena di mata kita ni. Kan, di mata kita ni ada je benda orang buat tak betul. Jadi tak payahlah. Sebab benda tu akan memberi kita ni penyakit. Sakit hati lah. Kan? Ada penyakit dalaman. Jadi penyakit dalaman ini yang menyebabkan kita rasa tak seronok hidup. Mata kita memandang dengan pandangan yang kata mata lalat lah. Kan? Bukan dengan mata lebah ni. Kita tengok mata lalat, tengok benda kotor, kena tak elok je lah. Condemn, susu slipper tak betul pun kena nak. Kan? Ada saja, jadi tak perlu tuan. Kita fikirkan bagaimana aku nak menambah aku punya ni. Nak menambah aku punya ibadah aku ni. Nak buat bekalan nanti. Jangan kita kurangkan dengan benda-benda macam ni. Kalau nak tegur, bagi teguran nasihat, bagi cara yang elok lah. Pengajaran hadis ini, berikut huraian daripada 5 perkara yang tersebutkan tadi. Yang pertamanya, masa sihat sebelum sakit. Begitulah dengan waktu sihatnya menjadi mahkota berharga bagi orang-orang yang sakit. Sebab itu kita sendiri dianjurkan untuk menjaga kesihatan diri supaya dengan kualiti kesihatan yang baik kita dapat beribadah kepada Allah SWT sebaik mungkin. Sebab itulah kesihatan ini akan dihargai oleh orang-orang yang sakit. Bila dah dapat sakit, mana aku dia baru fikir, tak boleh makan benda ni, tak boleh benda ni, tak boleh ni, jangan buat macam ni kan. Jadi kenapa sihat ni? Sebab sihat ini kita dapat tunaikan solat dengan sempurna. Cukup dengan berdiri tegak, diri betul, dapat rukuk dengan betul. Maksudnya sempurna dah solat kita tu. Ya. Makanya dengan nikmat kesihatan ni juga dapat kita ni dapat memperbanyakkan ibadah kita.
Ya, adalah dapat tunaikan ibadah dengan sempurna. Kemudian pula dapat pula kita ni buat dengan banyak kan. Jadi itu nikmat sihat tu. Kalau sakit terbaring je tak, kita tengok orang dapat solat berjemaah, kita tengok orang dapat buat gotong royong, dapat buat banyak aktiviti yang baik-baik kan, kita tak dapat. Lepas duduk je tengok. Jadi hargailah kesihatan itu. Sebab orang mungkin mampu membeli ubat, tapi orang tak mampu nak beli kesihatan. Dia makan macam-macam tak? Makan suplemen ni untuk ni untuk ni. Kena pula suplemen yang dia makan tu memang tidak ada kelulusan pula daripada KKM. Main beli je lah, orang sebut apa, ni bagus ni tenaga ni bagi untuk kekuatan ni, kalau kau nak ni semua tak boleh buat ni. Beli yang tak ada KKM, rupanya dia tambah apa lah tu tak tahu. Dia berketung lebih ke, dia bubur steroid lebih, mana kita tahu ke tak? Sebab tak ada kelulusan. Main beli je, dengar orang cakap, beli berapa. Orang kata kedai-kedai tidak bertauliah ni kan. Lagilah. Nasihat punya pasal lah. Lala dapat sakit kena buah pinggang. Kan, buah pinggang tak kunci tak. Mungkin dengan wang kita boleh membeli ubat, tetapi kita tidak mungkin boleh membeli kesihatan. Oleh itu, memelihara kesihatan dengan mengamalkan cara hidup seperti anjuran Nabi SAW adalah sebaik-baik panduan bagi kehidupan kita. Ya, baik segi pemakanannya, baik segi orang kata kesihatan kan, pengurusan kehidupan senamannya tak. Yang keduanya, masa kaya sebelum datangnya masa sempit. Begitu juga waktu ketika kita mendapat nikmat, kesenangan dan kekayaan daripada Allah SWT. Dengan harta dan wang kita menjadi orang yang banyak membuat kebajikan seperti bersedekah dan membantu mereka yang memerlukan. Tidak ada sebab bagi kita untuk menjadi bakhil atau berkira-kira dengan kurniaan nikmat Allah SWT kepada kita. Sebab dalam harta kita tu ada hak orang lain. Dalam harta kita ada hak orang miskin. Ya, ada hak lagi orang-orang Islam yang lain. Itulah kenapa adanya zakat. Dikenakan zakat, diwajibkan zakat ke atas kita. Sebab apa? Sebab harta kita ni perlu dikongsi sama-sama lah. Kalau kita tidak layak untuk menaikkan zakat, maka kita kena banyak bersedekah. Kena banyak bersedekah. Melakukan amal kebaikan bukanlah bermakna hanya apabila kita mempunyai harta melimpah ruah dan wang ringgit yang banyak. Tetapi sedikit peruntukan wang hasil daripada pendapatan yang kita peroleh juga mungkin akan menjadi pintu yang membuka jalan kita menjadi ahli syurga. Asalkan ia dilakukan dengan ikhlas. Ya, dan zakat yang kita kena bayar pun bukan banyak pun, 2.5% sajalah. Kan, tak banyak manalah. Nak berbanding dengan kita habiskan duit kita, gaji kita dengan benda-benda hobi yang kita minat. Nak berbanding dengan kita yang selalu beli shopping online ni. Kadang-kadang shopping online kita beli pun bukan kita pakai, tapi sebab tengok dia punya review dia tak. Oh, ramai orang kata beli, tengok berapa orang beli. 2,000 lebih, 14,000 orang beli, kita pun beli. Beli bukan pakai pun. Yang kan setakat bukan pakai. Bila barang sampai letak tapi pintu je pun. Kalau letak di pintu dah nantilah. Nampak sangat kita beli tu bukan untuk kegunaan. Jadinya jadi janganlah kita berkira-kira kalau kita ni kena bayar zakat, kita kena banyak sedekah tak. Sebab benda yang kita bayar tu ialah pelaburan kita di akhirat esok. Malah baginda Nabi SAW sendiri amat sukakan sesuatu yang sedikit tetapi dilakukan secara istiqamah. Ya, mungkin kita tak sedekah banyak, tapi tiap hari kita buat. Tiap hari kita bersedekah. Yang ketiganya, masa lapang sebelum tibanya masa sibuk. Masa lapang sebelum sibuk yang memberi peringatan kepada kita supaya jangan sesekali mengabaikan waktu dengan perkara yang sia-sia atau membiarkan sahaja hari berlalu tanpa ada sebarang makna. Berbekalkan ilmu yang ada serta kecerdikan fikiran yang Allah SWT berikan kepada kita, maka gunakanlah ia semaksimal mungkin untuk melakukan kebaikan serta mentaati segala perintah Allah SWT. Ya. Waktu lapang yang kita miliki inilah seharusnya digunakan dan dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai satu peluang untuk mendekatkan diri dengan Allah SWT, menerusi usaha dan inisiatif kita,
menggali sebanyak mungkin ilmu Allah SWT yang maha luas ini. Sebab itulah masa ni kita sendiri yang kita kena aturkan. Dan secara umumnya kita sebagai seorang Muslim ni lah, yang pertama masa kita sehari semalam ni 5 waktu lah. Solat fardu 5 waktu tu kita setiap memang datang masjid. Makanya kita dapat isi masa lapang kita. Kemudian kita dah tahu waktu malam antara maghrib dan isyak ni apa aku kena buat. Maghrib isyak ni waktu orang kata kuliah kan, duduk kan, nak dengar, tak ada aku telinga kan, dengar kuliah kan. Kemudian balik waktu malam, semua tidur dah, kita berwuduk, kita apa semua dah, bersihkan hati kita, maafkan orang semua tidur dah, zikir sebelum tidur. Dan kita buat lepas subuh. Dalam subuh biasanya kalau macam hari satu hari ada kuliah subuh, pada hari lain kita ambil peluang untuk kita buka Quran ke, baca 1-2 ayat ke, sebelum kita keluar masjid ke, ataupun tak kisahlah di rumah pun. Jadi ada dia punya pengisian tu kan? Jadi bila kita isi dengan majlis ni, benda tu walaupun tak banyak kita buat, bukannya kita baca Quran banyak mana pun, tapi orang kata ada dah tiap hari tu kan? Untuk khatam satu Quran 604 muka surat itu, kalau tidak dimulakan dengan muka surat pertama, bagaimana nak sampai ke muka surat yang terakhir? Jadi buatlah, walaupun kita baca mengangkat-angkat, ini kita punya koleksi peribadi kita. Baca mengangkat-angkat pun tak, ya, alif lam mim, zalikal kitab, tak apa kan? Dalam masa sama kita belajar, upgrade lah, bukan kita situ saja lah, upgrade lah, kita pergilah ke dalam kaji mana dengar belajar. Jadi insyaAllah boleh kan? Tak ada masalah tuan-tuan. Ada orang pernah jumpa saya memang dia buta tadi ngaji pun, saya kata mulakan dengan Iqra lah. Mula Iqra kan, tua-tua pegang Iqra, tapi dia tak tinggal, bagaimana pun dia berlambek dalam kos dia ambil lagi. Apa benda lambek tu? Iqra kata. Dia waktu terlapang duduk baca ba 6 bulan je tuan, 6 bulan dah boleh baca Quran. Dia hari dia baca, dia buat. Sebab dia Iqra ni kan dia latih tubi. Kita buat. Maksudnya tak ada alasan orang tak di ngaji pun. Takkan apa pun tak tahu pula. Takkan ada takkan benda tu tak tahu. Iqra 2 ke tak, maksud kau 3 ada tanwin ada semua kan. InsyaAllah boleh tuan. InsyaAllah. Jadi maksudnya boleh, bukan tak boleh. Nak tak nak je. Jangan rasa malu. Kalau rasa malu tuan-tuan, ada lagi satu, download dalam handphone. Ini orang tak tahu dia tengah baca Facebook padahal baca Iqra. Dah. Boleh nak belajar tak? Malas nak berguru, malas nak jimat duit, pergi belajar YouTube. Dalam YouTube pun ada, siap ada kelas lagi. Nak ajar budak-budak ni kita boleh ikut. Jadi boleh tuan. Kita bukan pasal nak hatam tu sangat. Kita nak usaha kita ke arah itu. Bila kita mati, malaikat catat dia ni mati dalam keadaan dia nak belajar Quran. Dah selamat. Dah selamat dah. Kan? Sebab kita menuju ke arah itu. Orang yang mana walaupun dia nak pergi haji, tapi dia dah kumpul-kumpul dia bagi, tak dapat pergi haji dah. Pahala haji dah dapat dah. Nah, itu je lah. Jadi bila tak dimulakan, tapi sudahlah. Kan? Dari malam Jumaat baca Yasin, kenapa? Pegang Yasin pun terbalik. Kan? Covid je pegang lah, pada terbaca. Kan? Orang baca Yasin dia buat miming, dia miming je, -1. Kan? Miming je tak. Tapi tak nak baca. Jadi mulakan, tak apa, jangan malu. Saya selalu pesan macam tu, kalau bab Quran ni, kita jangan malu. Seperti mana kita sakit, kalau kita sakit, tempat yang kita sakit, tempat sulit pun, sebab kita nak rebaikkan kita punya sakit, depan doktor pun buka lah, janji aku baik. Apa nak malunya? Sebab Quran ni untuk merawat hati kita, dan juga takkan merawat hati lah, tapi dengan bawa pergi akhirat. Jadi benda nak malu apa? Lantak orang nak kata apa pun, bukan kau yang pegang kunci syurga aku. Kan? Bukan dia pegang kunci syurga kita kan. Buat je, tak apa, tak ada masalah, jangan malu. Kemudian yang keempatnya, ya, masa mudamu sebelum datang masa tua. Begitu juga kita sering diperingatkan dengan masa muda sebelum datangnya masa tua. Masa muda adalah masa untuk berjuang, mendapatkan ilmu dan beribadah secara bersungguh-sungguh kepada Allah SWT yang Maha Agung. Masa muda merupakan masa yang sangat berharga seumur hidup. Sesiapa yang memanfaatkan waktu untuk dirinya,
dia akan beruntung dan selamat. Seseorang Muslim itu juga akan berada di bawah naungan Allah SWT ketika tidak ada naungan kecuali naungannya. Antara 7 golongan yang akan dapat naungan Allah di bawah Arasy ini ialah orang muda dia. Orang muda yang macam mana? Orang muda yang mana mereka ini sentiasa hatinya terpaut kepada masjid. Maksudnya sentiasa ibadah. Disebutkan dengan ibadah. Ada orang tanya kan, Ustaz, macam mana cara kita nak duduk buat baik? Bagaimana cara kita jadi orang baik? Sebab saya tak baik. Kadang-kadang saya banyak buat dosa. Bagaimana jadi orang baik? Buat nak jadi orang baik ini, kita banyak berniat yang baik-baik. Contoh mudah, solat. Tadi kita dah solat subuh, kita niatkan insyaAllah zuhur pun datang. Kalau tak dapat zuhur pun, insyaAllah pahala tu dapat dah. Dan niat, insyaAllah zuhur nanti pun datang jemaah di masjid. Lepas zuhur, niat pula asar akan datang. Lepas asar, niat maghrib itu. Maksudkan niat yang baik-baik. Kita sentiasa ada connection dengan Allah dan sentiasa kita letakkan niat kita itu. Niat untuk melakukan kebaikan. Buat tak buat tu perkara kedua. Sebab orang yang berniat nak buat baik, dalam hadis qudsi pun sebut lah, orang yang mana dia berniat nak buat baik, dia dah dapat dah 1 pahala. Dah dapat dah pun. Belum buat lagi. Kalau dia buat dapat 10. Kan? Berbanding orang yang berniat nak buat benda tak baik. Kan? Dia baru berniat pun tak tulis lagi, tak dapat lagi. Engkau dah buat baru dapat. Jadi suatu banyakkan kita berniat yang baik-baik. Bila berniat yang baik-baik nak tolong orang, nak buat ni, dapat pahala, dapat dah. Baru pasang niat. Bila kita buat lagi dapat lah. Begitu juga barang siapa yang mensia-siakan masa muda dengan godaan hawa nafsu dan berpoya-poya, maka dia adalah orang yang rugi. Sebab orang muda ni tenaganya kuat, dia tapi akalnya kurang, pengalamannya kurang. Jadi orang tua-tua ni pula tenaganya kurang, tetapi akalnya, pengalamannya banyak. Apa tu perlunya ada orang kata hubungan yang antara orang muda dan juga orang tua. Dari segi pengalamannya tak boleh lawan orang tua lah. Dari segi kekuatannya, tenaganya orang muda lah. Jadi perlukan dua-dua tu. Jadi kalau orang muda ni dengan tenaganya yang dia ada, sepatutnya aku boleh buat banyak benda baik. Boleh kan? Banyakkan, boleh puasa, banyakkan padah nak. Banyakkan orang kata nak buat mudah sangat nak bantu orang tu lah. Tapi kalau tak gunakan masa tu, disia-siakan dengan benda yang tak apa-apa ni. Sebab tu tuan-tuan, kita ikat diri kita ni dengan ilmu. Kadang-kadang anak-anak kita pun dia suruh lah, kau pergilah dengar. Tak ada telinga kau kat masjid tu. Kau tak ada buat apa dah, pergilah. Duduk tak ada telinga kat masjid, dapat ilmu dah, paling kurang. Sebab ilmu di sekolah, ilmu di universiti tu dia tak sama, dia ilmu formal. Jadi ilmu di masjid ni, ilmu tentang pengurusan kehidupan kita, pengurusan ibadah kita. Ada kelas fiqah, ada kelas tauhid, ada kelas hadis, tafsir semua kan. Benda-benda asas. Jadi kita dengar je lah, dapat, orang kita dapat benda yang boleh kita amalkan dalam tu. Jika seorang itu menghabiskan usianya sehingga tua, tidak diisi dengan mencari keredaan Allah SWT, dia tergolong dalam mereka yang tidak beramal soleh. Dan dia termasuk dalam kalangan orang yang menderhakai Allah SWT. Seperti kata-kata cendekiawan, seandainya masa muda itu kembali sehari sahaja, maka saya akan beritahukan penyesalan orang yang sudah tua. Dia tengok orang muda ni dah buang masa, dia kata, kalau aku di usia dia orang ni lah, aku macam-macam boleh buat benda-benda baik ni lah. Ini merupakan satu bentuk peringatan kepada golongan muda supaya memanfaatkan waktu siang untuk berpuasa, waktu malam untuk solat, waktu senang melangkahkan kaki untuk pergi ke masjid. Jangan sesekali waktu di usia muda digunakan hanya untuk menurut kata hawa nafsu yang merosakkan diri kita. Ya. Yang kelimanya, yang terakhir ini ialah masa hidup sebelum masa mati. Memanfaatkan masa hidup sebelum datangnya ajal dengan selalu memasang niat untuk memperbaiki amalan diri agar menjadi insan yang diredai Allah SWT. Maka kita pasang niat, aku datang kuliah, datang apa semua ni, aku nak betulkan diri aku ni, dan ibadah aku ni, kan? Nak memanfaatkan, ambil masa ni, sentiasa berdoa agar menjadi hamba Allah SWT yang akan mendapat naungannya di akhirat nanti. Kita sebagai hambanya tidak akan lupa untuk mentaati dengan segala perintahnya dan menjauhkan diri daripada melakukan perkara yang membawa kepada kemungkaran. Sebab tu ambil manfaat. Sebab kita ini, kita berada di tengah-tengah lah.
Daripada bermulanya alam roh masuk ke alam rahim dalam perut mak kita, alam yang kedua. Sekarang kita berada di alam yang ketiga ni, alam dunia, alam tempat kita mengumpul bekalan untuk bawa pergi akhirat. Dah masuk kubur esok tak ada dah nak semayang-semayang, tak ada nak puasa-puasa lagi dah. Dalam kubur nanti tempat R&R, kita berhenti untuk menantikan untuk perjalanan kita ke hari akhirat. Jadi kiranya baik amalan kita ini di dunia, maka di kubur sendiri itu dah alhamdulillah. Dilapangkan kubur kita seluas-luasnya, kubur kita terang benderang, kubur kita menjadi taman daripada taman-taman syurga dah. Allah ya qabrahu raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kubur yang itu sebagai taman daripada taman-taman syurga dah. Wala tajal qabrahu hufratun min hufratin niran. Janganlah jadikan kuburnya ini sebagai lubang daripada lubang-lubang api neraka ni. Jangan macam tu dah. Maka bila kita faham yang tu dah, bekallah buatlah amalan ni. Sebab apa? Nak senang rehat dalam kubur dah. Berehat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbi radiyatan mardiyah, kau kembali kepada Tuhanmu dengan penuh keridaan. Ayat ni ketika mana Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu dia meninggal dah. Jadi sahabat bacakan ayat ni dah. Lepas tu kita ada kawan kita talqin, dia sebut ni kan. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada-Mu kan. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati dah. Kau termasuk dalam golongan hamba-hambaku, dan kau masuklah dengan jiwa yang tenang dan masuklah dalam syurga-Ku, kata Allah SWT kan. Kesimpulannya, yang pertamanya tentang masa ini, pengurusan masa, sekiranya RM100 tercicir daripada tangan salah seorang daripada mereka ini, kamu akan dapati seorang itu akan merungut tentangnya sepanjang hari. Duit dia tercicir RM100. Anda nampak dah duit saya kat mana? Tadi letak kat sini tak jumpa pun, cari-cari dah. Duit tu hilang kan. Tapi apabila dia membazirkan masanya berjam-jam, dia tidak pernah pula berkata, oh hidupku telah hilang. Kan? Kalau duit hilang sibuk mencari, tapi kalau masa yang hilang yang dibuang macam tu, dia tak fikir pun. Terbuang macam tu je. Terlalu ramai manusia yang tersungkur di pentas arena dunia fana apabila dikaitkan dengan pengurusan masa. Ramai yang gagal. Mereka lebih rela menghabiskan masa yang terluang dengan perkara yang membawa kepada keseronokan, yang dapat menghiburkan mereka, tanpa sedikit pun memikirkan tentang detik kematian yang saban hari mendekati mereka. Keduanya, masa adalah kurniaan Allah SWT yang amat berharga dan hadiah yang paling istimewa buat hambanya. Ini hamba Allah Ta'ala. Nilainya hanya dapat dicapai dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang berjaya dan yang diberikan petunjuk. Seperti yang ditunjukkan dalam hadis yang mulia, ramai orang hilang kurniaan itu, yang bermaksud bahawa hanya sedikit orang yang mendapat manfaat daripadanya. Sedangkan kebanyakan mereka hanyalah membazirkan masa dan menjadi golongan yang rugi. Yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, masa yang diberikan kepada kita di dunia ini adalah keseluruhan masa yang kita ada untuk menanam benih-benih perbuatan baik dengan harapan kita akan dapat menunaikan ganjaran kebajikannya di akhirat kelak. Ini tentang pegang masa. Sebab tu tuan-tuan, setiap kita diberi masa 24 jam, tak ada siapa pun dapat lebih, tak ada siapa dapat 25 jam, tak ada siapa pun dapat 24 jam setengah, semua sama je 24 jam juga kan. Tapi daripada 24 jam itu, apa yang kita isi dalam 24 jam itu, itu kita kena fikir. Itu kata muhasabah diri ini kan, muhasabah diri kan. Sebab tu yang penting, masa ini ialah tentang keberkatan. Masa yang berkat, maka kita akan ada banyak ruang dan juga waktu untuk kita buat ibadat. Masa yang tidak berkat, nak singgah masjid pun tak sempat. Punya sibuk macam mana tak tahulah kan. Tak pernah. Quran pun tak pernah nak pegang. Itu kita fikir balik. Kalau kita kita ni termasuk dalam golongan tersebut, nak singgah masjid susah, kemudian nak pegang Quran pun susah, maka kita fikirlah bahawasanya keberkatan masa kita tu sebenarnya telah ditarik balik. Sebab man aradallahu bihi khaira fa yufaqihu fid din. Orang siapa yang Allah Ta'ala nak bagi dia kebaikan,
maka Allah Ta'ala akan bagi dia kefahaman agama. Allah Ta'ala akan buka jalan dia untuk melakukan ibadat, untuk belajar agama dah. Tapi kalau orang yang Allah Ta'ala bagi keberkatan pada dia, Allah Ta'ala sempitkan, Allah Ta'ala sibukkan dia dengan urusan dunia, yang kita minta jauh lah. Dan dunia lah, kita pun siapa tak nak dunia kan. Tapi dalam masa yang sama, dunia ini menjadi jambatan kita di akhirat esok, ya. Wallahu ta'ala alam. Jadi alhamdulillah kita selesai mengupas tajuk yang ke-17. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan masuk pula pada tajuk yang ke-18, iaitu menepati janji, ya, menepati janji.